ayat 16 hingga 30. Ayat 16 bermaksud mereka meregangkan diri dari tempat tidur untuk mengerjakan sembahyang tahajud dan juga amalan-amalan soleh. Mereka juga sentiasa berdoa kepada Tuhan dengan perasaan takut dan ingin memperoleh keredaannya, dan mereka selalu mendermakan sebahagian apa yang telah diberikan kepada mereka. Ayat ke-17, maka tidaklah ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirasakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dan menggembirakan sebagai balasan kepada amalan-amalan soleh yang telah mereka kerjakan. Ayat ke-18, jika demikian, adakah mereka yang beriman sama seperti orang yang fasik? Tidak, mereka tidak sama dalam menerima balasan. Ayat ke-19, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan memperolehi syurga sebagai tempat tinggal dan juga sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ke-20, dan sebaliknya, orang-orang yang fasik, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar daripada neraka, mereka akan dikembalikan kepadanya dan dikatakan kepada mereka, rasalah azab neraka yang kamu sentiasa dustakan di dunia dahulu. Ayat ke-21, dan demi sesungguhnya kami merasakan mereka sedikit daripada azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat, supaya mereka rujuk, yang ini kembali bertaubat. Ayat ke-22, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang memberi ingat dengan ayat-ayat Tuhan, kemudian ia tetap mengingkarinya. Sesungguhnya Tuhan tetap membalas setiap perbuatan mereka. Ayat ke-23, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat sebagaimana yang kami berikan Al-Quran kepada Muhammad. Maka janganlah engkau ragu-ragu untuk menerimanya, dan kami telah jadikan kitab Taurat sebagai hidayah petunjuk kaum Bani Israel. Ayat ke-24, kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama, dan selama itu kami bersikap sabar dalam menjalani tugas serta tetap yakin dengan ayat-ayat keterangan kami. Ayat yang ke-25, pertentangan di antara satu kaum dengan yang lain itu, sesungguhnya Tuhan saja yang akan memutuskan hukumannya pada hari kiamat mengenai apa yang mereka telah berselisihan padanya. Ayat ke-26, dan belumkah ternyata kepada yang kafir itu bahawa kami telah binasakan beberapa banyak dari kaum yang kufur, iaitu yang ingkar, padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat tinggal kaum-kaum itu. Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan, ini boleh diambil iktibar, dan tidakkah mereka mahu mendengar dan insaf? Ayat ke-27, dan tidakkah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang ternakan mereka yang mereka sendiri. Mengapa mereka tidak mahu memerhati semuanya itu supaya taat dan bersyukur? Ayat ke-28, dan mereka bertanya, bilakah datangnya hari pembukaan bicara yang dikatakan itu, kalau betul kamu orang yang benar? Ayat ke-29 bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidak perlu diketahui masa yang datang, tetapi dipercayai bahawa hari pembuka bicara itu tiada gunanya bagi orang-orang kafir sekiranya mereka hendak beriman, dan mereka pula tidak akan diberikan tempoh untuk berbuat demikian. Dan ayat yang terakhir sekali, oleh itu janganlah engkau hiraukan mereka dan tunggulah kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka pun menunggu kesudahanmu.